yang memberikan kita kerajaan tu siapa? Rasul kesudahan Allah juga. Kau dapat istana Nabi Sulaiman susah dapat. Sudahnya ke mana Sulaiman tu fikir? Allah min fadli Rabbi, ni semua kurniaan engkau tu lebih penting daripada segala yang kau bagi, ya Allah. Nampak? Apa pun susah Nabi Ayub kena. Tak apa ya Allah. Semua kulit tulang aku semua dah semut, tak apa, ulat tak nak makan, tak boleh makan dah. Tapi hati aku dengan kau jangan kau pisah. Dapat tak? Itu yang paling susah. Jadi apa bala ujian berat semana, yang pentingnya kecil atau besar ujian tu, yang penting kau dengan siapa? Kau rasakan Allah. Itu dia rahsia dia. Harungi. Memang kena ujian kan, semalam saya dah cakap, mestilah bergoyang kapal tu kan, tak kena ujian. Mana dia goyang kan, tenang. Tapi ingat, dalam tenang-tenang dia boleh datang sekaligus. Bersedialah. Bersedialah untuk kalau dia datang mengejut. Dia datang mengejut tu kan bukan berbentuk kadang kita ingat berbuah ombak, tak semestinya. Kadang-kadang dia datang dalam ketenangan tu, kita nikmat yang besar tu kita lupa kepada itu, musibah besar. Bila kita miskin, ditimpa miskin, kita bersiap sedia. Tak? Boleh menghadapi ujian Allah dengan kita rasa Allah engkau semua. Tak? Ada orang lagi miskin, tapi bila bagi senang, banyak yang gagal Allah. Jaga-jaga kesenangan tu tadi. Kita sering minta kesenangan, kita tak faham. Padahal senangan tu dah banyak. Dengan Allah tu yang paling senang sekali. Tapi kita nak minta senang lain. Itu kita tak faham. Jadi Alhamdulillah kita duduk kat sini. Pada petang ni tak lain. Kita nak menceritakan macam mana kita nak dapat kejayaan di sisi Allah. Apa tu inna fatahna laka fathan, Allah yang sendiri bagi kemenangan. Apa tu? Kita tak mau rasa lain. Kemenangan tu bila kita rasakan yang ada hanya Allah, tak ada diri kita. Itulah kemenangan. Inna fatahna, itu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, iaitu Nabi-Nabi dan juga para sahabat dan wali-wali Allah, orang arif billah. Dia bawa tu. Dia takut lupa pada Allah, dan dia takut ada rasa diri. Itu nak dia bermain. Daripada setahun kita terus buat, dia akan naik lagi makam tu cepat. Dia cepat. Sebab daripada setahun ke setahun, akhlak kita dengan Allah makin seronok hidup kita. Allah naikkan tingkatan kita dengan ujian-ujian yang dia bagi. Jadi jangan lari takut pada ujian. Sebab ujian tu hadiah, anugerah kurniaan daripada Allah. Allah bagi orang yang kenal diri, kenal Allah. Orang mukmin. Rasulullah SAW bagi dia orang musibah tu kadang dia biasa je. Dia pasal apa dia tahu ni selepas ni Allah nak bagi special. Kan? Apa dia special? Aku rasa best lagi dengan Allah. Dia nak bagi ni 10 best dengan Allah, besok dia bagi 11. Hujan lagi datang, dia nak naik lagi tinggi. Daripada 11 naik ke 50 terus. Biasa naik sikit-sikit 11, 12 kan. Ujian datang dia seronok sebab dia nak bagi over punya hadiah yang lebih, iaitu muqarrabin, syok dengan Allah. Ya Allah. Saya nak cakap insya-Allah ya. Jadi jangan takut pada ujian. Kita bila belajar mengenal diri, mengenal Allah, ujian akan kerap datang, tapi itu macam satu anugerah kurniaan, benda kelazatan yang datang. Hadapi dengan senyum, alhamdulillah ya Allah. Tapi jarang ni kata orang gila ni kena ujian, terima kasih. Kan? Tu Syed biasa buat. Dia beritahu. Dia bagi orang duit, bukan orang tu yang terima kasih, dia yang cakap terima kasih orang. Dia orang tak faham. Sebabnya dia terima kasih dengan Allah sebab dapat buat. Dan dia sendiri, dia dah buang semua dah. Tak ada apa benda pun dah ada pada dia. Itu lebih besar terima kasih. Kalau kita ada duit, kita nak bagi orang, mana kita ada duit lagi. Ini tak ada apa, nak bagi apa. Itu lagi besar punya faham pada Allah. Fakir nama dia. Fakir ke kebanggaanku, kata Nabi Muhammad SAW. Fakir tu kebanggaanku. Kita ngumpul duit, kebanggaan kita. Kacau ni. Lepas tu nak kata ahli Allah benda. Belajar tasawuf. Minta bumi sini, minta maaf ni bumi tempat. Tapi ubahlah. Jangan kita belagak pandai ilmu tasawuf, pandai kata-kata, tapi ujian tu belum lagi kita rasai. Janganlah ngada-ngada nak cakap yang ubur sangat, tapi kemampuan kita belum lagi taraf satu punya wali pun kita belum. Ataupun bawah dia lagi, kita pun belum lagi kena ujian macam dia kena. Kita nak ceritakan, boleh, bukan saya tak bagi cerita, tapi jangan lebih-lebih sangat lah. Saya menghadapi ritual yang kerohanian yang macam tu saya cakap. Dari itu pelajaran saya lain. Kalau saya nak ceritakan nanti
ritual-ritual yang dihadapi oleh wali-wali, nanti orang kata gila, nanti sembelih saya. Mana sembelih saya? Apa tanya? Kita nampak betul, jelas. Dia dah dengan Allah, mana dia tak jelas? Jelas semua. Dia perlihatkan tadi. Orang angkat tadi berdarah-darah, orang angkat takbir tapi ada bertanduk, orang angkat takbir Assalamualaikum nampak mata sebelah satu macam mata Dajjal, sini nampak satu. Jadi ini saya tak ada cerita, bukan saya maksudkan saya. Ini kalau kau dah dekat dengan Allah, kau dah betul-betul tauhid pada Allah, betul dinding tahu zat, tak ada tersembunyi kata Allah. Kau nampak Allah tu tadi, dia nampak macam manusia tapi sebenarnya Allah nak tajalikan dalam dia. Jadi kau tak tengok luaran di manusia, Allah tajalikan yang dalam tu tadi. Dalam dia sebenarnya watak fakir, kau nampak. Kau nampak dia selalu selawat Nabi. Dia nampak kat dia tu watak insan kamil wa muka. Nampak diri dia bukan Muhammad tak, tapi dia punya watak tu tadi dah. Dia ni Nabi dia punya. Dia bukan Nabi dia tapi dia bawa watak makam tu. Dia tu Nabi Hidayah yang ni. Tak kemarah orang dengan saya ke? Nanti orang tak nak belajar pergi universiti nanti kan? dia nak, tapi ini yang origin daripada Allah. Allah nak bagi kita special, kita nak cari yang orang Allah nak bagi original, kau pergi cari lokal juga. Kau cari bukan maknanya yang ciplak punya. Pakai 2-3 kali rosak. Original sampai bila-bila tahan dengan Allah tu tadi. Tahan sampai bila-bila, azali abadi dengan dia aja. Awal wa akhir zahirun. Nikmat dengan dia, tak mau yang lain lagi kan? Apa nanti dia bagi lagi tambahan lagi cinta kasih. Tak dapat tu Allah sembunyikan. Kasih keasyikan dengan Allah tu lagi Allah. Naikkan lagi sikit. Aduh je tak jemu-jemu gitu dengan dia. Subhanallah. Nak habiskan apa yang nak dikisahkan pada diri masing-masing. Untunglah dalam keadaan kita kesadaran dia aja yang mengisahkan diri. Tapi kan tak faham, dia kata dia yang mengisahkan diri. Dia yang buat tajuk ni, dia yang buat perilaku ni. Oi Allah. Padahal asyhadu aku mengaku tak ada, engkau aja. Tapi makam apa yang kau bawa ni? Makam kepura-puraan, munafikun, fasikun, kafirun, kuliah wal kafirun, menutupi. Jadi aku tak ada. Walaupun dia dekat dengan kita, dia pangkat apa pun pada kita, tapi kita akan, Allah tu akan tengok makam dalam diri yang aku tengok. Aku tak pandang bangsawan dia kaya raya ke pangkat keturunan apa pun dia, tapi aku tengok dalam dia tu. Ada tak menerima makam-makam dia. Kalau belum macam kau orang awam nak, bukan ya. Allah belum boleh nak bagi ujian kat kau. Kau kena cari kenal diri, kenal Allah. Kenal hari, kenal Allah, baru Allah boleh bagi uji. Ya. Ni saya bukakan makam-makam yang orang wali-wali Allah menghalami dia untuk sampai derajat kepada dinding makam para nabi. Sebab penghabisan makam nabi, pemulaan makam rasul. Penghabisan makam rasul, pemulaan makam Nabi Muhammad SAW, nurun ala nur. Jadi bawah kepada makam nurun ala nur Nabi Muhammad SAW adalah rasul 4 ulul azmi kan. Turun bawah pada ulul azmi makam dia adalah 124,000 nabi-nabi, pangkat nabi, bukan rasul. Rasul ada 13 kan, bawah dia lagi. Kemudian bawah pada nabi tu baru pemulaan makam orang wali. Mana penghabisan makam wali. Mana penghujung makam penghujung makam nabi, pemulaan makam wali. Siapa wali paling tinggi? Sayyidina Ali ke apa benda ke apa, saya dengar ini kan. Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Syiri Al-Sakati ke. Syekh Abdul Salam ke. Muhammad Al-Basi, apa ada semua makam wali tinggi-tinggi. Ujung bawah sekali, paling bawah makam wali adalah dipanggil apa? Wali apa? Rijalul ghaib. Rijal la tulih. Orang yang tak pernah lupa pada Allah. Tu. Bawah sekali. Belas sekali bawah sekali dia. Barulah orang tarikat-tarikat yang jenis yang baru salik-salik, yang baru nak jalan nakkan menuju betul-betul pada Allah, itu bawa lagi. Nak ceritakan. Situ ada dia punya mesyuarat dia. Nak mesyuaratkan apa? Untuk nak naikkan orang dia ke sini. Mesyuarat apa? Nak naikkan orang ni, macam mana cara dia kita nak tolong bagi naik. Mesyuarat dia semua untuk
makin muqarrabin dengan Allah. Semua mesyuarat. Bukan mesyuarat entah mana ni cerita ni depan lain, belakang buat lain. Bukan kat sini lah. Jadi itu perlu kita. Di situ yang Allah Ta'ala lihat. Kita jangan tertipu. Pakai baju compang-camping, kita tengok dalam dia. Apa ni? Ini tak ada mengaji mana-mana ni. Jangan. Memang dia tak ada mengaji mana-mana. Kak, baju dia dah baju yang berapa 15 tampalan. Kak, ini tak ada apa pun hidup dia macam ni. Jangan. Sekejap lagi dia tu dah, dia punya pelajaran lagi tinggi pada engkau. Engkau PhD ada 10 kan? Dia tak ada PhD pun. Tapi bila dia terangkan nanti PhD kau 10 tu tadi, dia punya huruf titik dia cerita kau dah menjejeh dah. Jangan main-main orang fakirun tadi. Orang fakir ni kan? Jangan. Allah sentiasa merahmati orang macam ni. Menutupi maknanya dengan kefakiran dia. Tapi di dalam tak lain. Itu. Kefakiran ni bukan boleh cakap mulutnya. Dia buangkan semua. Tak ada apa, keluarga, mak bapak ke apa ke. Tu. Kalau tak betul-betul faham jangan buat ni. Dengar saya cakap kau pun buang. Nyai kau kau belum sampai makam tu lagi. Jangan. Jangan. Makin saya pernah mengalami dia berat. Makin. Tapi terpaksa saya macam Rasulullah, selindungkan kefakiran dia. Zuhud tu memang hebat, tapi zuhud yang disembunyikan lagi hebat, kata Sayyidina Ali. Zuhud tu hebat dan susah nak buat dah, tapi disembunyikan dengan kekayaan, dengan rasa senang. Depan orang, belanja orang, padahal dia pun tak mampu. Sanggup pinjam duit kat orang nak belanja kawan ni. Dia tunjukkan macam dia banyak duit. Dia sembunyi orang tu sifat dia lain pula. Susah nak kenal lagi. Kalau zuhud dia ni kita tengok dia dalam gua ke dia tak keluar mana-mana. Kita tapi zuhud yang jenis macam Nabi Sulaiman punya susah nak trace. Jadi lepas tu pula dia memang tak ada top punya jenis pula. Kau puji dia ke kau dia buat tak tahu je. Tak ada apa. Kau puji ke tak puji sama je. Kau tunjuk ni ke tunjuk ni, tunjuk sengat ke tunjuk benda tak elok ke dia macam tu je dengan Allah. Dia memandang lain, tak nampak lain dah. Fakir. Subhanallah. Jadi ni saya dah cerita. Sekarang ni kita pula kongsi-kongsi cerita pula. Masing-masing ini saudara kita Syekh Kamal yang